saya nak bercakap tentang HFMD, Hand, Foot, Mouth Disease, ya, penyakit tangan, kaki dan mulut. Gejala dia yang paling mudah yang kita nak tahu adalah ada ulcer dalam mulut, ada kita panggil blister, ada ulceration juga dekat tapak tangan dengan tapak kaki. Cuma yang tapak tangan dengan tapak kaki ni susah sikit untuk parents sendiri sedar bahawa ini adalah gejala HFMD. Dia susah sikit. Yang mulut ni parents tahu, mulut dia ada ulcer, doktor memang mereka tahu terus, ya. Tapi dekat tangan ni dia macam tak pasti, ya. Dia biasanya bawah-bawah kulit, dia warna merah, kecil-kecil. Kadang-kadang yang paling kerap dia berada di antara jari. Ya, dekat tapak kaki pun dia berada di antara jari ni, ada kecil-kecil dulu. Kalau yang faham bahasa Tamil, ya, cerita puna madra kau kan adulat. Tapi dia bukan, ya, dia merah-merah dekat sini. Dia ada dekat sini, dekat tepi-tepi ni pun kadang-kadang ada tepi-tepi jari ni, ya. Alright, so ulcer tu boleh berjangkit. Farahana, betul, boleh berjangkit. Macam mana dia berjangkit? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan sentuhan secara langsung, bersentuh. Kita pegang dia, mak jaga anak selalu kena HFMD. Orang rasa HFMD ni budak-budak aja boleh kena. Tadi saya pun tanya husband. Ya, saya kata, Abi, kalau penjawat awam, anak kena HFMD, boleh dapat cuti jaga anak kan? Cuti kuarantin kan? Tak payah ambil cuti tahunan. Dia kata betul. Jadi saya kata saya pun ada ulcer dalam mulut. Habis boleh ambil cuti ke? Dia terkejut. Orang dewasa tak boleh dapat. Dia kata tak. Bukan, ya. Dewasa, ibu-ibu yang jaga anak sakit, ayah yang jaga baby yang ada HFMD pun boleh kena HFMD juga. Ya, jadi bila kita pegang dia dan kita sentuh kepada mukosa kita, sama macam COVID hari tu, kita pegang dekat mulut, kita pegang dekat hidung, ataupun ada bahagian kulit kita yang ada luka, boleh dapat, ya, boleh dapat jangkitan HFMD juga. Yang kedua, hingus-hingus tu, ya, najis dan air kencing yang kita handle kanak-kanak tu pun boleh spreadkan jangkitan HFMD, ya. Dan HFMD ni dia bukannya macam kalau COVID, virus COVID-19 yang menyebabkan penyakit COVID. Nyamuk Aedes yang merebakkan virus denggi yang menyebabkan penyakit denggi. Tapi HFMD ni macam-macam virus boleh menyebabkan penyakit HFMD. Dia bukan satu jenis virus, macam-macam virus. Jadi bila kita dah bercampur makanan, kita dah share-share minuman, kita dah bersama-sama dalam gathering raya apa semua, memang ada risiko jangkitan HFMD. Jadi saya nak bagi sedikit sebanyak tips kepada ibu bapa yang dah cuak dekat luar sana. You all tahu kan cuak tu apa kan? Ke cuak tu perkataan Pahang lah, saya pun tak pasti. Cuak tu dia macam panik. Bukan, cuak ni dia macam takut. Dia bukan takut. Cuak ni dia, cuak lah cuak. Siapa tahu cuak tu apa? Saya tak kerti macam nak cerita, tapi kepada parents yang dah cuak nak keluar, tahu. Ikin tak kata dia tahu. Cuak is takut. Cuak takut kot, tapi dia punya konteks ayat tu dia lain sikit. Takut tu dia takut. Cuak ni dia risau bertambah takut. Gelabah boleh jadi juga. Orang yang faham lain, tak faham dia kena selalu guna perkataan tu. Bahasa Melayu ni dia unik. Banyak perkataan dalam bahasa Melayu, selagi kita tak guna dalam ayat, kita tak rasa benda tu, kita tak boleh, kita tak faham, ya. Jadi banyakkan bercakap dalam bahasa Melayu. So, kepada parents yang cuak dengan HFMD yang makin lama makin banyak ni, ada beberapa tips yang saya boleh share dengan anda. Yang pertama, bila bawa anak keluar, ke restoran ataupun ke rumah saudara mara dan sebagainya, yang paling kerap kalau kat restoran tu, you punya baby chair. Tahu tak baby chair yang duduk tu? Tolong wipe betul-betul. Bawa wet wipes. Ambil wipe yang pertama, lap permukaan yang anak nak pegang tu, lap betul-betul tempat tu. Buang wet wipe yang pertama, ambil wet wipe yang kedua dan lap balik 2 kali. Gunakan wet wipes kita sendiri yang kita lap untuk untuk pampers anak tu kan. Lap betul-betul. Yang pertama baby chair tu kena betul-betul bersihkan. Yang kedua, saya sarankan bawa cutleries dengan Tupperware sendiri untuk anak. Jadi makanan tu, sudu, garpu, cups dia tu guna yang sendiri, tak usah share dengan yang kedai ataupun yang orang lain, sebab budak-budak ni kan dia cepat kena kan. Dan yang ketiga, pencegahan untuk HFMD ni adalah make sure anak-anak kita cuci tangan betul-betul, kita pun cuci tangan betul-betul. Anak-anak kita cuci tangan betul-betul sebelum makan, sebelum minum dan sebagainya, dan kuku dia betul-betul pendek. Sebab kita tak nak virus tu duk, orang kata, doktor dah lebih 15 minit. Kejap saya janji. Kita tak nak virus tu duk dekat dalam kuku-kuku kita ni tahu. Jadi make sure kuku dia orang pendek, kuku kita pun pendek juga. Make sure. Habis.
Can you open that? The internet is a little bit lagging. Panas. Okay. Alright. So, dan lagi satu saya nak pesan juga, kalau anak kita batuk, demam, selsema dan sebagainya, boleh guna sanitizer. Farhana dan Wana boleh guna sanitizer, spray bersihkan ya. Bila kita dah orang yang ada URTI, batuk, demam, selsema ya, kalau anda lap muka, bersin, batuk dan sebagainya, tolong tutup dengan tisu dan buang tisu tu, lepas tu cuci tangan bersih-bersih. Tapi sebaik-baiknya kalau anda ada gejala seperti batuk, demam, selsema, tolong jangan pergi gathering dan jangan pergi ke tempat awam, sebab kita nak protect orang lain. Memang COVID dah milder, tetapi kesian dekat anak-anak kita yang kena demam, batuk, selsema, HFMD dan sebagainya. Kesian dekat parents Ramai parents yang gelabah sebab dah seminggu cuti raya, lepas tu nak cuti lagi untuk jaga anak, kesian dekat diorang. Alright. Dan lagi satu yang saya nak ingatkan kepada parents yang menjaga anak-anak yang sakit, especially ataupun kalau tak sakit pun tak apa juga, parents yang jaga anak-anak, ya, tolong sangat-sangat cuci tangan anda dengan bersih selepas suap anak, tukar pampers ataupun cebokkan anak, dan juga make sure anda cuci tangan dengan bersih sebelum anda sendiri makan, ya, ataupun kontak dengan apa-apa yang masuk ke dalam mulut, ya. So SOP cuci tangan dan sanitize tangan ni kekal bersama-sama dengan kita untuk banyak penyakit-penyakit. Ia sangat-sangat membantu untuk mengelakkan jangkitan berlaku. Alright, so ini adalah sedikit sebanyak tips untuk cegah HFMD. Kepada ibu bapa yang dah nampak anak ada ulcer dekat mulut, yang dah nampak ada sedikit-sedikit ulcer kat tapak tangan, tolong jangan hantar pergi sekolah ataupun daycare, please. Kita faham ya, kadang-kadang ibu bapa ni tak boleh nak ambil cuti. Especially ibu bapa tu sendiri sebenarnya cikgu. Ibu bapa tu sendiri sebenarnya pengasuh. Ibu bapa tu sendiri sebenarnya ahli polis contohnya. Begitu susah nak ambil cuti. Jadi tolonglah tag bos masing-masing, jabatan masing-masing, agensi masing-masing kena ada some action plan. Macam mana kalau dia ni anak dia memang ada gejala, nak buat macam mana? Sebab bila anak ni dihantar ke taska, dihantar ke daycare, lagi ramai berjangkit. Jadi memang ada yang tanya, boleh tak hantar pergi taska? Jangan. Tolonglah, kesian dekat anak-anak lain. Memang benda ni berjangkit dekat tadika dan taska. Sebenarnya banyak taska dan tadika, dia memang ada polisi ya, kalau anak sakit, iaitu penyakit berjangkit, jangan hantar. Sebab dia orang tak boleh nak isolate. Melainkan taska tersebut memang ada isolation. Sagi kan, sebab kita hantar anak kita, ya, habis merebak dekat budak-budak ke sana, dia terpaksa tutup daycare tu. Sama juga, you all kena susah juga. Nur Hafiza dia tanya, kalau ibu pregnant ada risiko tak handle anak yang kena HFMD? Ada puan, ada ya kak, memang ada. Kita orang tua, saya doktor sendirilah pun ya, saya jaga, saya tengok budak HFMD, saya nak letak jarum, saya pegang dia, saya letak jarum apa semua. Lepas saya dah pegang dia tu, virus tu dah kena dah kat tapak tangan saya pun boleh kena. Saya balik, saya dukung anak pun boleh kena. Jadi macam mana nak buat? Lepas saya pegang dia, saya dah letak jarum, buat apa? Terus pergi ke sinki, cuci tangan bersih-bersih dengan air dan sabun. Lap tangan saya. Saya dah hampir kosongkan risiko saya. Sebab saya dah cuci tangan. Faham tak? Gitu Kita tak boleh nak cuak tanpa sebab. Kita kena ada pemahaman. Ya, saya jaga tapi saya dah cuci tangan gitu. Betul, pegawai kerajaan ya, kamu boleh ambil cuti kuarantin sebab anak kena penyakit berjangkit. Tengok balik you punya general order, GO. I tak ingat nama bahasa Melayu dia apa. Perintah am ke perintah umum nama dia. Tengok balik you punya GO. Anda hanya perlu pergi ke mana-mana hospital ataupun klinik, dapatkan pengesahan diagnosis yang anak anda memang mempunyai penyakit HFMD contohnya. Kalau dah disahkan, anda boleh dapat cuti kuarantin 5 hari tak silap saya. Dia cuti tanpa rekod anda tak perlu mengambil cuti tahunan dan sebagainya. Kalau sesuai nak bekerja dari rumah tu, boleh bincanglah dengan ketua jabatan dan sebagainya. Tetapi memang boleh bercuti kuarantin untuk jaga anak. Salah satunya adalah HFMD. Kalau tak silap saya, you can go back and check balik dengan you punya perintah am. Pekerja yang lain swasta dan sebagainya, boleh check balik dengan polisi syarikat anda dan boleh berbincang dengan dengan bos, supervisor dan sebagainya. Sebab bila anak anda kena ada HFMD, sebagai adult anda pun boleh dapat juga. Kalau anak ada mata ikan, biasa doktor buat apa? Kalau anak ada mata ikan tu ulcer dalam bahasa pasar Melayu ni. Yang pertama biasanya saya letak butter.
Saya letak butter cepat sangat. Kalau dia belum sakit ke apa, baru 1, baru 2, saya sendiri pun saya letak butter sebenarnya. Walaupun sebagai doktor saya kena suruh letak ubat lah. Tetapi saya tak tahu kenapa daripada dulu saya memang cepat bila letak butter dia lagi cepat baik ya. Tapi kadang-kadang ada setengah-setengah ulcer ni kalau letak butter pun dia makin besar. So saya biasanya letak dua jenis ubat. Satu oral aid. Oral aid ni dia mengurangkan sakit. Jadi lepas letak oral aid tu boleh makan. Jadi yang tu memang betul-betul sebelum makan letak. Ataupun biasanya kalau saya ada ulcer, saya pergi kerja, saya kena letak lah. Sebab bila bercakap kadang-kadang sakit, especially kalau dekat angle of mouth. Yang kedua, saya suka guna lagi satu untuk healing, untuk memberikan sel-sel dekat kita punya bibir, mulut ni semua tumbuh balik dengan cepat. Boleh letak macam Elo-Claire, Bonjela, banyak lagi krim-krim yang lain lah. Saya biasanya guna Elo-Claire. You all boleh cari kat farmasi ataupun pergi ke klinik dan minta. Alright, tetapi kalau baby, kanak-kanak, boleh check betul-betul dulu dengan doktor. What about, apa tadi orang nak kata margarine tu Apa tu? What about international school? Chicken pox, sekejap banyak pula soalan. Perintah Ambapsi ada orang kata Mak Dilin Adeline, dia kata perintah Ambapsi, dia dapat cuti kuarantin seminggu. Kemudahan cuti kuarantin ni untuk petugas kerajaan yang saya cakap tadi. Doktor, kalau just ada ulcer dan merah-merah dekat mulut tapi tak ada blister kat kaki tangan, still consider HFMD juga ataupun tak fulfill kriteria? Sepatutnya tak fulfill kriteria HFMD kalau tak ada di tangan dan kaki, tetapi kadang-kadang ibu bapa tak dapat nak appreciate, dia tak tahu yang itu adalah sebenarnya blister sebab dia cari ulcer yang sebiji macam dalam mulut tu dekat tapak tangan. Memang tak jumpa sebab dia dekat tapak tangan tu dia lain sikit. Nanti saya post gambar dekat ruangan komen. Tengah live ni tak boleh post gambar. Alright, Bonjela boleh ke? Boleh. Alright. So, Alo-Claire pun boleh lah. Sorry lah saya sebut beberapa brand ni. Sepatutnya sebagai seorang doktor, saya tak boleh sebut brand lah. Tapi hari ni saya bersembang dengan you all macam mak-mak je. Kita team mak-mak. Bolehlah siapa team mak-mak, boleh letak hashtag team mak-mak. Okay. So, untuk pengesahan, termasuklah untuk pegawai kerajaan yang nak dapatkan kuarantin, kena berjumpa dengan doktor dan dapatkan pengesahan ya. Tak boleh sendiri diagnose anak saya ada ulcer dekat mulut tangan, bagi tahu bos saya nak cuti kuarantin. Tak boleh. Kena dapatkan diagnosis daripada doktor dulu, lepas tu nanti baru boleh dapatkan cuti kuarantin. Alright. So ada orang letak Colgate dekat ulcer, ada orang letak margarine, ada orang letak madu, macam-macam. Saya biasa letak butter lah, so far it works lah. Saya rasa sama ada makcik jiran saya ke atau mak saya punya petua, but it works for me. Okay, yang ketiga, so saya dah habis pasal HFMD, faham okay, kalau masih ada yang tak faham tentang HFMD, tolong tanya di ruangan komen, dan you all tolong upkan, nanti saya cuba jawab sebab saya janji 15 minit, saya rasa dah lebih kot ke saya tak lebih lagi, tak kot. Alright.